Hai semua, hari ini kami akan membincangkan peristiwa 13 Mei 1969. Yang grup hari kumpulan kami adalah Chong San San, Len Deing, dan saya Ngu Junjing. Apa itu? Apa itu peristiwa 13 Mei 69? Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan satu insiden rusuhan gaung yang berlaku di Kuala Lumpur dan kawasan sekiranya yang mengakibatkan kehilangan nyawa serta memusnahkan harta benda. Peristiwa ini bukan salah satu insiden yang berlaku secara tiba-tiba tetapi berpunca daripada berbagai faktor yang telah lama membentukkan ketegangan dalam masyarakat Malaysia. Rusuhan ini menyaksikan serangan pembunuhan dan kemusnahan harta benda, terutamanya di kawasan sekitar Kuala Lumpur. Rumah dan mis perniagaan dibakar manakala orang ramai diserang hanya kerana perbezaan gaung. Situasi yang tidak terawal ini akhirnya memakas kerajaan mengisytiharkan Daurah dan Majlis Gerakan Negara iaitu Megarang ditubuhkan untuk mengembalikan kestabilan dan keterangan negara. Jadi, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan peristiwa 13 Mei 1969. Faktor-faktor ini boleh dibahagikan kepada faktor politik, faktor sosial, dan faktor ekonomi yang saling berkait dengan akhirnya mencetuskan rusuhan gaung yang paling buruk dalam sejarah Malaysia. Dalam faktor politik, terdapat dua faktor yaitu keputusan Pilihan Raya Umum 1969 dan perarakan kemenangan pembangkang yang mencetus ketegangan. Dalam keputusan Pilihan Raya 1969, ini menjadikan titik tolak kepada peristiwa 13 Mei. Dalam pilihan raya ini, Parti Perikanan UMNO (MCA) dan MCI mengalami kemerosotan sokongan, manakala parti pembangkang seperti DAP, Gerakan, dan PAS mencatat kejayaan besar. Kemerosotan Parti Perikanan iaitu Parti Perikanan hanya menang 66 daripada 103 kerusi parlimen, satu penurunan ketara daripada pilihan raya sebelumnya. Contohnya, di Selangor, Perikanan kehilangan majoriti yang menimbulkan ketidakstabilan politik. MCA juga mengalami kekalahan teruk menyebabkan parti itu menarik diri daripada kerajaan buat sementara waktu sebagai tanda protes terhadap kurangnya sokongan daripada masyarakat Cina. Kemenangan pembangkang iaitu Parti Gerakan dan DAP memperoleh banyak sokongan daripada masyarakat Cina dan menang di kawasan-kawasan bandar terutamanya seperti di Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. PAS mengukuhkan kedudukannya di Kelantan dan Terengganu mencerminkan perubahan dalam lanskap politik Melayu. Kejayaan besar Parti Pembangkang ini menimbulkan kebimbangan dalam kalangan orang Melayu terutamanya penyokong UMNO yang melihatnya sebagai ancaman terhadap kedudukan politik mereka. Selain itu,
perarakan kemenangan pembangkang yang mencetuskan ketegangan. Parti Penggangan mengatakan perayaan selepas mereka menang dalam pilihan raya umum 1969. Penyokong mereka mengatakan perayaan kemenangan di Kuala Lumpur dan beberapa kawasan lain. Provokasi semasa pergerakan penyokong DAP dan gerakan dikatakan melanggar slogan Melayu Balik Kampung, Melayu Sutarjito, dan Kuala Lumpur sekarang kita punya. Terdapat juga insiden di mana bendera Parti Perikanan dipijak dan dibakar, yang dicetuskan kemarahan penyokong UMNO. Penyokong pembangkang dikatakan berarahkan ke kawasan majoriti Melayu seperti Kampung Baru yang dilihat sebagai satu provokasi. Perarakan balas oleh orang Melayu sebagai satu tindak balas. Penyokong UMNO merancang satu perhimpunan di Rumah Menteri Besar Selangor pada 13 Mei 1969. Namun perhimpunan ini bertukar menjadi ganas apabila kumpulan tersebut mula mengira kaum lain, mencetuskan rusuhan yang merebak ke seluruh Kuala Lumpur. Selain itu, dalam faktor sosial, ketegangan antara kaum akibat sentimen perkauman dan ketidakpuasan hati terhadap dasar kerajaan. Dalam ketegangan antara kaum akibat sentimen perkauman, sejak zaman penjajahan British, masyarakat di tanah Melayu telah diahikan mengikut kaum dalam sektor ekonomi dan tempat tinggal. Pemisahan kaum dalam masyarakat orang Melayu kebanyakannya tinggal di luar bandar dan mereka bekerja dalam sektor pertanian. Manakala kaum Cina tinggal di bandar dan menguasai sektor perniagaan dan perdagangan. Kaum India pula ramai bekerja di ladang getah serta sektor perkhidmatan awam. Keadaan ini menyebabkan jurang antara kaum semakin melebar yang seterusnya menimbulkan rasa ketidakpuasan hati dan iri hati dalam kalangan masyarakat. Isu hak istimewaan orang Melayu perkara 153 Perlembagaan Persekutuan memberikan keistimewaan kepada orang Melayu dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan peluang bekerja. Kaum bukan Melayu merasa dasar ini tidak adil kerana mereka terpaksa berasing dengan syarat yang lebih ketat dalam sektor pendidikan dan ekonomi. Orang Melayu pula melihat dasar ini sebagai satu keperluan untuk meningkatkan taraf hidup mereka yang jauh ketinggalan berbanding kaum lain. Sentimen perkauman semakin menebal apabila parti politik yang berasas kaum menipukan api kekauman demi kepentingan masing-masing. Seterusnya, faktor ketidakpuasan hati terhadap dasar kerajaan. Orang Melayu merasa mereka tidak dapat mendapat peluang yang mencukupi dalam pendidikan dan ekonomi berbanding kaum lain. Kaum Cina pula melihat polisi kerajaan terlalu memihak kepada orang lain.
Sebagai contoh, dalam bidang pendidikan sistem kota, dalam kemasukan ke universiti awam menyebabkan ramai pelajar bukan Melayu yang cemerlang tidak mendapat tempat. Beasiswa kerajaan lebih banyak diberikan kepada pelajar Melayu yang menyebabkan kaum lain merasa terpinggir walaupun mereka memperoleh keputusan yang cemerlang. Mereka suka mendapat beasiswa atau tempat di industri pengajaran tinggi awam. Selain itu, dalam sektor pekerjaan, orang Melayu lebih mudah mendapat pekerjaan dalam sektor awam, seperti perkhidmatan kerajaan dan angkatan tentera. Kaum India dan kaum Cina merasakan mereka dipinggirkan dalam sektor ini, walaupun mereka mempunyai kelayak yang mencukupi. Jadi, rasa ketidakpuasan hati ini menyebabkan timbulnya kebencian antara kaum yang akhirnya mencetuskan ketegangan sosial. Oke, dalam faktor ekonomi, ketidakseimbangan ekonomi antara kaum dan kurangnya peluang pekerja untuk orang Melayu, yaitu faktornya. Dalam ketidakseimbangan ekonomi antara kaum, jurang kekayaan antara kaum pada tahun 1970 orang Melayu hanya memiliki 2,4% ekuiti dalam sektor ekonomi, manakala kaum Cina menguasai lebih daripada 30% ekonomi negara. Jadi kebanyakan orang Melayu masih hidup dalam kemiskinan dan bergantung kepada sektor pertanian yang kurang produktif dari produktif. Kaum Cina pula lebih berjaya dalam bidang perniagaan dan perdagangan yang memberikan mereka kelebihan dari segi ekonomi. Keadaan ini menyebabkan rasa iri hati dan ketidakpuasan dalam kalangan orang Melayu yang melihat kaum lain lebih maju dari segi ekonomi. Selain itu, kurangnya peluang pekerja untuk orang Melayu. Orang Melayu menghadapi kesukaran untuk mendapat pekerjaan dalam sektor swasta kerana kurang kemahiran teknik dan modal. Sebagai contoh, dalam dasar perniagaan, lebih pihak kepada syarikat asing dan kaum Cina yang menyebabkan orang Melayu suka untuk berasingan. Ramai peniaga Melayu menghadapi kesukaran mendapat lesen perniagaan modal untuk memulakan perniagaan. Selain itu, dasar pemilihan tanah kebanyakan tanah dimiliki oleh syarikat besar dan bukan orang Melayu. Jadi, orang Melayu tidak mempunyai banyak modal untuk mengembangkan pertanian mereka menyebabkan mereka terus kekal dalam kemiskinan. Jadi, kesimpulannya, peristiwa 13 Mei 1969 berpunca daripada gabungan faktor politik, sosial, dan ekonomi yang telah lama membara dalam masyarakat Malaysia. Keputusan pilihan raya umum pada 1969 perarakan kemenangan yang bersifat provokatif, sentimen kekauman yang semakin menebal, dan
Seimbangan ekonomi menjadi pencetus kepada rusuhan kaum yang paling dahsyat dalam sejarah negara ini. Peristiwa ini memberikan kesadaran kepada kerajaan bahwa jurang antara kaum perlu diatasi yang akhirnya membawa kepada pengenalan dasar ekonomi baru yaitu DEB pada tahun 1971 untuk meningkatkan penyertaan orang Melayu dalam sektor ekonomi dan memastikan kestabilan negara. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya Len akan teruskan persembahan. Saya Len Teing akan teruskan pembentangan kesan peristiwa 13 Mei 1969. Kesan utama dari segi politik ialah pengisytiharaan darurat. Selepas tercetusan rusuhan kaum pada 13 Mei 1969, kerajaan mengambil langkah drastik dengan mengisytiharkan darurat pada 16 Mei 1969 bagi mengembalikan ketenteraman negara. Langkah ini membawa kepada pergantungan parlimen dan pemusnahan kuasa eksekutif di bawah badan khas yang dikenali sebagai Majlis Gerakan Negara Magerang. Penumpuan Majlis Gerakan Negara Magerang ini adalah untuk mengawal keadaan negara, merangkak dasar pemulihan serta memastikan keamanan dan kestabilan selepas rusuhan. Dan Magerang ini dipimpin oleh Tun Abdul Razak Husin di dalam Perdana Menteri ketika itu. Di bawah pentadbiran Magerang, kerajaan beroperasi tanpa melalui proses demokrasi biasa kerana parlimen digantung sehingga 1971. Magerang diberikan kuasa penuh untuk mentadbir negara termasuk menguatkuasakan undang-undang, mengawal media dan mengambil tindakan terhadap individu atau kumpulan yang dianggap mengancam keselamatan negara. Selepas keadaan kembali stabil, parlimen dipulihkan pada tahun 1971 dan sistem demokrasi berparlimen diteruskan dengan beberapa perubahan bagi memastikan peristiwa 13 Mei 1969 tidak akan berulang lagi. Kesan kedua ialah pindahan perlembagaan. Bagi memastikan kestabilan politik dan persatuan negara dalam jangka panjang, kerajaan melaksanakan beberapa pindahan terhadap perlembagaan persekutuan. Terutamanya dalam penegasan hak keistimewaan orang Melayu. Artikel 153 Perlembagaan Persekutuan telah memperkukuhkan hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera dalam berbagai aspek seperti pendidikan, perkhidmatan awam, beasiswa dan pemilihan ekonomi. Dan maklumat ini adalah untuk tujuan untuk mengurangkan ketidakseimbangan sosial ekonomi antara kaum yang menjadikan punca utama keterkaan sebelum ini, terutamanya jurang ekonomi antara kaum Melayu dan bukan Melayu. Dan pindaan ini menjadi asas kepada pelaksanaan dasar ekonomi baru pada tahun 1971 yang bertujuan meningkatkan pegangan equity Bumiputera dalam sektor ekonomi. Kesan ketiga ialah peningkatan kuasa eksekutif bagi memastikan keamanan dan kestabilan jangka panjang. Kerajaan memperkukuhkan kuasa eksekutif dengan memperkenalkan beberapa langkah kawalan yang lebih ketat terhadap isu-isu sensitif.
Selepas peristiwa 13 Mei 1969, kerajaan menggetarkan kawalan terhadap penerbitan berita dan paham media yang berkaitan dengan isu pergaulan. Ini bertujuan untuk menggelakkan penyebaran maklumat yang boleh mencetuskan ketekaan antara gaul. Kebebasan bersuara dikawal lebih ketat, terutamanya dalam hal berkaitan hubungan antara gaul. Seterusnya, peristiwa 13 Mei 1969 juga memberikan kesan mendalam terhadap hubungan sosial di Malaysia. Terutamanya kesan utama ialah ketekaan gaul. Rusuhan gaul yang berlaku menyebabkan hubungan antara etnik, khususnya antara gaul Melayu, Cina menjadi semakin dekat. Perasaan saling mencurigai dan hilang kepercayaan antara satu sama lain menjadi semakin meningkat. Dan keduanya ialah pendekatan kepada persatuan. Bagi memastikan keharmonian sosial dapat dikekalkan, kerajaan memperkenalkan beberapa inisiatif persatuan, termasuknya memperkenalkan Rukun Negara pada tahun 1970. Rukun negara ini diperkenalkan sebagai ideologi kebangsaan yang bertujuan untuk membentuk masyarakat yang bersatu padu dan harmoni, yang mengantongi 5 prinsip utama ialah kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan last ialah kesopanan dan kesusilaan. Dan pelaksanaan rukun negara ini diterapkan dalam sistem pendidikan sebagai asas pembentuk moral dan etika rakyat Malaysia. Dan rukun negara ini digunakan dalam acara rasmi kerajaan dan masyarakat sebagai simbol kesatuan nasional. Dan ketiga ini ialah pendidikan dan budaya. Selepas peristiwa 13 Mei, kerajaan mengambil langkah untuk memperkukuhkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa utama dalam sistem pendidikan. Sekolah-sekolah kebangsaan diperluaskan dan dasar penggunaan bahasa Melayu telah menjadi bahasa pengantar utama di sekolah dan universiti diperkenalkan secara berperingkat. Kerajaan memperkenalkan dasar pendidikan yang lebih berfokus kepada pembentukan identiti nasional. Dan kurikulum sekolah juga mulai menegakkan nilai perpaduan dan kebangsaan melalui mata pelajaran seperti pendidikan moral dan sejarah. Dan budaya Melayu ini diberi perhatian dalam usaha membentuk satu identiti kebangsaan yang boleh diterima oleh semua gaul. Program-program kebudayaan yang menonjolkan warisan dan nilai budaya tempatan diperbanyakkan bagi memperkukuhkan perpaduan masyarakat. Dan kesan terakhir ialah kawalan media. Selepas peristiwa 13 Mei 1969, kerajaan mengawal ketat semua laporan berita dan penerbitan yang berkaitan dengan isu perpaduan yang macam tadi saya sudah ulangkan, saya sudah cakapkan, untuk mengelakkan penyebaran maklumat yang boleh mencetuskan ketegangan gaul. Jadi media tidak diperkenankan melaporkan sebarang peristiwa atau berita yang boleh menghancur sensitif pergaulan atau menimbulkan kepentingan antara gaul. Jadi atas hansuan dikuatkuasakan dengan lebih tegas bagi menghalangkan ucapan, tulisan atau pembuatan yang boleh mencetuskan ketegangan gaul. Individu atau organisasi yang didapati menyebarkan kenyataan berbau pergaulan boleh dikenakan tindakan undang-undang termasuk hukuman penjara dan tentang. Peristiwa 13 Mei 1969 telah memberi kesan dalam aspek ekonomi dan
kesan utamanya ialah meningkatkan peluang ekonomi untuk Bumiputera. Kerajaan telah menetapkan kuota pekerjaan dalam sektor awam untuk memastikan penyertaan Bumiputera yang lebih tinggi dalam bidang profesional dan pentadbiran. Dalam sektor swasta, langkah-langkah digalakkan bagi meningkatkan pelibatan Bumiputera dalam jawatan pengurusan dan keusahawan. Dan dalam sektor beasiswa dan bantuan pendidikan, kerajaan juga menyediakan lebih banyak bantuan pendidikan iaitu beasiswa kepada pelajar Bumiputera untuk meningkatkan akses mereka ke institusi pengajian tinggi. Institusi seperti MARA iaitu Majlis Amalan Rakyat memainkan peranan yang penting dalam membantu kaum Bumiputera ini dalam aspek pendidikan dan latihan kemahiran mereka. Dan dalam bantuan perniagaan dan dasar pemilikan ekuiti, kerajaan telah memperkenalkan program pinjaman mudah dan juga bantuan modal kepada usahawan Bumiputera melalui institusi seperti Perbankan Nasional Berhad dan juga Bank Bumiputera. Syarikat-syarikat yang ingin beroperasi di Malaysia digalakkan untuk memastikan sekurang-kurangnya 30% ekuiti syarikat dimiliki oleh Bumiputera, iaitu selaras dengan maklumat dasar ekonomi baru. Selain itu, untuk meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam ekonomi, inisiatif kerajaan seperti program pembangunan vendor dan dasar penswastaan juga turut membantu Bumiputera membangunkan perniagaan mereka dengan lebih berkesan dan juga berdaya saing. Dan kesan yang kedua ialah pembangunan luar bandar. Ini juga untuk Bumiputera. Kerajaan memperkenalkan berbagai projek pembangunan luar bandar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin, iaitu terutamanya kalangan Bumiputera yang tinggal di kawasan pedalaman. Kerajaan akan membinakan jalan raya, bekalan elektrik, bekalan air bersih juga, dan juga menyediakan kemudahan asas lain kepada penduduk luar bandar ini secara meluaskan supaya memastikan kawasan luar bandar ini tidak ketinggalan dalam arus pembangunan. Selain itu, kerajaan juga meningkatkan peluang pekerjaan di sektor pertanian. Program seperti FELDA, iaitu Lembaga Kemajuan Dana Persekutuan, dan juga program FELCHA, iaitu Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Dana Persekutuan, dan RISTA, Pihak Berkuasa Kemajuan Berkebun Kecil Perusahaan Getah. Program-program tiga ini diperkenalkan untuk membangunkan dana pertanian serta meningkatkan pendapatan petani dan pekebun kecil. Kerajaan memberi bantuan kepada petani tersebut untuk menanam tanaman komersial seperti kelapa sawit dan juga getah yang kemudiannya menjadi sumber utama ekspor negara. Walaupun sektor pertanian tetap penting, kerajaan juga menggalakkan Bumiputera untuk beralih ke sektor perindustrian dan perbuatan melalui latihan kemahiran dan bantuan modal. Pusat latihan vokasional dan institusi kemahiran ditumpukan untuk memberikan latihan dalam bidang teknikal dan keusahawan. Dan semua
langkah yang dijalankan oleh kerajaan ini telah memberikan kesan kepada darah hidup penduduk luar pantai ini. Dengan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan dan juga dengan pembangunan luar bandar yang pesta ini, darah hidup masyarakat luar bandar meningkat dengan lebih baik. Jurang ekonomi antara penduduk bandar dan luar bandar juga semakin dikurangkan dan seterusnya boleh membantu merapatkan perbezaan sosial ekonomi antara gaung. Kesan ekonomi yang ketiga ialah pelaburan asing. Selepas peristiwa 13 Mei 1969, kerajaan berusaha untuk menarik pelaburan asing sebagai strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dengan ini dapat menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Zon-zon perindustrian seperti di Pulau Pinang, Selangor dan juga Johor mula berkembang pesat dengan kehadiran syarikat multinasional dalam sektor elektronik, pembuatan dan juga otomotif. Dengan ini, kerajaan menumbuhkan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) untuk menggalakkan pelaburan asing dalam sektor strategi dan memastikan permintaan teknologi serta peningkatan kemahiran tenaga kerja tempatan. Selain itu, kerajaan juga memberikan insentif kepada pelabur asing untuk menggalakkan mereka melabur di Malaysia. Dan insentif ini seperti pengecualian cukai, tarif keutamaan dan akses kepada tenaga kerja yang murah dapat menarikkan pelabur asing untuk menumpukan kilang dan operasi di Malaysia. Syarikat-syarikat dari Jepun, Amerika Syarikat dan Eropah mula melabur dalam sektor elektronik dan pembuatan. Dan ini dapat menjadikan Malaysia sebagai salah satu hub perindustrian utama di Asia Tenggara. Dan dengan kesan kepada pertumbuhan ekonomi ini, ialah Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesta pada tahun 1980-an dan 1990-an kerana pelaburan asing semakin meningkat dalam Malaysia pada masa ini. Dan ini boleh menjadikannya salah satu negara dengan ekonomi paling berkembang di rantau ini. Kesimpulannya, peristiwa 13 Mei 1969 telah mencetuskan perubahan besar dalam dasar negara bagi memastikan kestabilan politik, keharmonian sosial dan pembangunan ekonomi yang lebih adil dan seimbang. Kesan yang berlaku dan juga langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan selepas tragedi ini telah membantu Malaysia membentuk asas yang lebih kukuh untuk persatuan nasional dan kemajuan negara, sekaligus juga mengelakkan kejadian yang sama daripada berulang pada masa hadapan. Seterusnya, Chong San San akan membentangkan tentang dasar-dasar kerajaan yang dilaksanakan selepas 13 Mei 1969. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya ialah Chong San San. Seterusnya saya akan membentangkan dasar-dasar yang telah diambil oleh kerajaan menyumbang kepada perpaduan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969.
Pertama sekali, kita akan membincangkan dasar ekonomi baru. Sebelum tahun 1969, ekonomi negara dikuasai oleh kaum tertentu. Manakala Bumiputera ketinggalan dalam sektor perniagaan dan ekonomi moden. Keadaan ini menyebabkan jurat sosial ekonomi yang ketarap, menyumbangkan rasa yang ketidakpuasan dalam kalangan masyarakat dan menjadikan sebagai faktor utama yang mencetuskan rusuhan 13 Mei 1969. Sebagai tindak balas kepada kejadian ini, kerajaan telah memperkenalkan dasar ekonomi baru pada tahun 1971. Maklumat dasar ekonomi baru ini adalah bertujuan mengurangkan jurang ekonomi antara kaum yang merupakan puncak ketegangan sebelum ini. Selain itu, untuk meningkatkan penyertaan bumi putra dalam sektor ekonomi supaya kekayaan negara dapat diakilkan dengan lebih seimbang. Langkah-langkah yang diambil melalui dasar ini adalah menambah pemilikan ekuiti bumi putra dalam syarikat dan industri bagi memastikan penyertaan bumi putra dalam sektor moden. Yang seterusnya adalah menyediakan peluang pendidikan dan beasiswa kepada pelajar bumi putra supaya mereka mendapat akses kepada pekerjaan yang lebih baik. Yang seterusnya adalah mengalahkan keusahawan bumi putra dalam bidang perniagaan dan kontrak melalui bantuan kewangan dan latihan keusahawan. Selain itu, dasar ini membawa kesan yang besar kepada negara. Antaranya adalah meningkatkan keseimbangan ekonomi antara kaum sekaligus mengurangkan ketegangan sosial. Selain itu juga mengurangkan ketidakpuasan sosial akibat jurang ekonomi yang besar sebelum ini. Namun, masih terdapat kritikan terutama daripada pihak yang merasakan dasar ini tidak adil kerana lebih mengutamakan bumi putra. Sumbangan dasar ekonomi baru kepada perpaduan negara dengan membantu mengurangkan perasaan tidak puas hati dalam kalangan rakyat. Apabila keseimbangan menjadi lebih harmoni dan negara dapat membangun dengan lebih stabil. Selain itu, dasar ini juga telah berjaya dalam mengubah lanskap ekonomi Malaysia dan menjadi asas kepada dasar-dasar yang seterusnya, seperti dasar pembangunan nasional. Seterusnya kita akan membincangkan rukun negara yang dibentukkan pada 1970. 5 prinsip rukun negara adalah kepercayaan kepada Tuhan dengan mengukuhkan nilai keagamaan dalam masyarakat. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara adalah menegaskan kepentingan sistem beraja dalam perpaduan. Yang seterusnya adalah keluhuran perlembagaan bagi memastikan semua pihak menghormati undang-undang negara. Yang seterusnya adalah kedaulatan undang-undang untuk menjamin kestabilan dan keadilan dalam masyarakat. Yang kelima adalah kesopanan dan kesusilaan untuk membentuk masyarakat yang harmoni dan beradab. Peristiwa 13 Mei 1969 adalah berhubung kait dengan ketegangan
kaum berpucat daripada perbezaan ideologi, politik dan kekurangan semangat persatuan serta toleransi dalam kalangan masyarakat. Ini menyebabkan wujud perasaan tidak hormat terhadap institusi negara seperti perlembagaan dan raja-raja Melayu. Perubahan rukun negara bertujuan untuk mewujudkan identiti kebangsaan yang kukuh bagi mengelakkan perpecahan kaum. Kedua adalah membentuk rakyat yang lebih bersatu padu dan bertoleransi demi kestabilan negara. Seterusnya kita akan membincangkan kepentingan dan sumbangan rukun negara terhadap perpaduan negara. Rukun negara menjadi asas kepada pendidikan sivik dan patriotisme terutamanya dalam kalangan generasi muda. Kedua adalah mempromosikan nilai perpaduan di sekolah dan institusi awal melalui mata pelajaran seperti sivik dan pendidikan moral. Seterusnya adalah mewujudkan masyarakat yang lebih bertoleransi dan harmoni, di mana setiap kaum dapat hidup bersama tanpa perasakan. Kesimpulannya, rukun negara bukan sekadar prinsip, tetapi panduan utama dalam membentuk perpaduan dan kestabilan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969. Prinsip ini terus diamalkan hingga ke hari ini bagi memastikan Malaysia kekal aman dan harmoni. Seterusnya, kita akan membincang langkah yang diambil oleh kerajaan seterusnya selepas peristiwa 13 Mei 1969, iaitu Akta Hasutan 1948, Pindaan 1971. Sebelum rusuhan 13 Mei 1969, ketegangan perkauman meningkat akibat provokasi dalam ucapan politik dan penyebaran propaganda yang memperbesar perbezaan antara kaum. Rusuhan tersebut telah memberi amaran kepada kerajaan tentang ancaman terhadap perpaduan negara. Sebagai tindak balas, Akta Hasutan 1948, Pindaan 1971 telah diubah untuk mencegah ucapan atau tindakan yang boleh mencetus kebencian antara kaum dan merosakkan keharmonian negara. Maklumat utama atap ini adalah untuk mencegah ucapan atau tindakan yang boleh menghasut dan mencetus ketegangan kaum. Selain itu, untuk melindungi perpaduan negara daripada ancaman dalaman, khususnya isu-isu yang sensitif yang boleh menyebabkan perpecahan. Seterusnya, marilah kita lihat kandungan utama Akta Hasutan adalah mengharamkan ucapan yang boleh membangkitkan kebencian kaum dalam ucapan awam, media atau penerbitan. Kedua adalah larangan terhadap pembincangan sensitif berkaitan bumi putera, agama Islam, bahasa Melayu dan kedudukan raja-raja Melayu bagi mengelakkan konflik antara kaum. Kandungan yang seterusnya adalah hukuman berat akan dikenakan ke atas individu yang mengeluarkan kenyataan berbau perkauman provokatif untuk memastikan tindakan tegas terhadap sebarang ancaman perpaduan.
Sumbangan atap ini kepada Persatuan Negara adalah menstabilkan keadaan politik dan hubungan kaum selepas peristiwa 13 Mei 1969. Seterusnya, ia juga membantu menghalang penyebaran propaganda perkauman dalam media dan politik. Walaupun terdapat kritikan terhadap Sekatan Kebebasan Bersuara, atap ini telah berjaya mengekalkan persatuan dan kestabilan negara hingga ke hari ini. Terusnya, saya akan membentangkan salah satu dasar yang diubah oleh kerajaan yang berkaitan dengan 13 Mei 1969, yaitu Dasar Kebudayaan Kebangsaan 1971. Sebelum peristiwa 1969, masyarakat Malaysia masih terpisah mengikut kaum termasuk dalam aspek budaya dan pendidikan. Kekurangan elemen kebangsaan dalam kehidupan harian menyebabkan semangat persatuan yang lemah. Langkah-langkah dalam Dasar Kebudayaan Kebangsaan ini adalah mengukuhkan identiti kebangsaan dengan menjadikan budaya tempatan sebagai asas utama. Selain itu, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dan bahasa utama dalam pentadbiran serta pendidikan. Yang seterusnya, dasar ini juga mempromosikan elemen kebudayaan yang boleh menyatukan rakyat tanpa mengabaikan kepelbagaian budaya. Seterusnya, saya akan membincangkan sumbangan dan kesan Dasar Kebudayaan Kebangsaan 1971 kepada perbantuan negara selepas peristiwa 1969. Dasar ini telah meningkatkan kesedaran rakyat terhadap kepentingan nasional dengan memastikan semua rakyat memahami dan menghargai budaya sebagai asas persatuan negara bangsa. Selain itu, program seperti Hari Kebangsaan diperkenalkan untuk mengeratkan hubungan antara kaum melalui aktiviti seni dan budaya. Ini dapat membantu masyarakat lebih mengenali dan menghormati budaya antara satu sama lain. Selain itu, dasar ini juga menggalakkan integrasi kaum melalui seni, muzik, dan warisan budaya tempatan. Seterusnya adalah dasar ini juga memperkukuhkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dalam pendidikan dan pentadbiran bagi memastikan komunikasi yang lebih berkesan antara rakyat yang pelbagai kaum. Selain itu, dasar ini juga telah meningkatkan aspirasi terhadap budaya pelbagai kaum, walaupun terdapat dominasi budaya Melayu sebagai asas kebangsaan. Oleh itu, Dasar Kebudayaan Kebangsaan memainkan peranan yang sangat penting dalam memupuk perpaduan dan menekankan identiti nasional, integrasi kaum, serta penggunaan bahasa kebangsaan sebagai pemersatu rakyat. Langkah kerajaan yang seterusnya berhubung kait dengan peristiwa 13 Mei 1969 adalah sistem pendidikan kebangsaan. Sebelum peristiwa 13 Mei 1969, sekolah vernakular mengurangkan interaksi kaum dan
melemahkan perpaduan. Perbezaan sistem pendidikan menyebabkan jurang ekonomi dan sosial dan mencetuskan ketegangan. Selepas peristiwa ini, kerajaan telah memperkenalkan sistem pendidikan kebangsaan dan bahasa Melayu sebagai bahasa perhantar bagi menyatukan rakyat. Langkah-langkah yang terdapat dalam sistem pendidikan kebangsaan adalah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perhantar bagi memastikan komunikasi yang lebih berkesan antara kaum. Selain itu, sejarah dijadikan subjek wajib untuk meningkatkan pemahaman tentang perjuangan negara untuk meningkatkan semangat patriotisme belajar. Kerajaan juga memperkenalkan rancangan integrasi murid untuk perpaduan yang menggalakkan interaksi antara pelajar pelbagai kaum. Seterusnya adalah sumbangan sistem pendidikan kebangsaan dalam perpaduan negara. Pelajar dari pelbagai kaum dapat belajar bersama dalam satu sistem yang lebih seragam. Selain itu, sistem ini juga memperkenalkan unsur perpaduan dalam kurikulum sekolah seperti pendidikan moral dan pendidikan sivik. Seterusnya adalah menghasilkan generasi yang lebih memahami sejarah dan identiti negara. Ini dapat membantu menanam semangat patriotisme dan kebersamaan. Seterusnya adalah meningkatkan kemahiran komunikasi antara kaum melalui penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara utama yang dapat membantu dalam perpaduan di peringkat sekolah dan seterusnya dalam masyarakat untuk memupukkan semangat perpaduan antara rakyat. Antara langkah awal yang telah diambil selepas peristiwa 13 Mei 1969 ialah dasar ekonomi baru yang diperkenalkan pada tahun 1971. Walau bagaimanapun, menjelang tahun 1980, ketegangan antara kaum masih wujud kerana pendekatan ekonomi semata-mata tidak cukup untuk mewujudkan perpaduan yang kukuh. Oleh itu, dasar perpaduan nasional telah diperkenalkan, satu pendekatan lebih menyeluruh untuk menangani isu perpaduan dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya. Langkah-langkah yang diambil dalam dasar perpaduan nasional adalah mewujudkan program sosial yang menekankan keharmonian antara kaum. Contohnya, kerajaan telah memperkenalkan program rukun tetangga untuk menggalakkan interaksi dalam komuniti dan mengukuhkan semangat kejiranan. Kedua adalah menggalakkan interaksi antara kaum melalui sukan kebudayaan dan ekonomi. Contohnya penganjuran Hari Sukan Negara yang melibatkan semua kaum bagi membentuk semangat kesukanan tanpa mengira kaum latar belakang etnik. Yang ketiga adalah memperkukuhkan peranan institusi kerajaan dalam membentuk perpaduan. Contohnya Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional bertanggungjawab untuk merancang serta melaksanakan program perpaduan di seluruh negara.
Seterusnya kita akan membincangkan sumbangan dan kepentingan dasar perpaduan nasional kepada perpaduan negara. Yang pertama, dasar ini telah menyediakan pelang jangka panjang untuk memastikan kestabilan sosial dan ekonomi negara. Dasar perpaduan nasional ini telah memberikan kerangka yang jelas untuk pembentukan masyarakat yang lebih stabil. Yang kedua adalah membantu mengukuhkan integrasi antara kaum melalui program kemasyarakatan seperti rukun tetangga dan gotong royong. Aktiviti ini dapat memperkukuhkan hubungan antara kaum dan mewujudkan hubungan yang lebih erat dalam masyarakat setempat. Sumbangan yang seterusnya adalah meningkatkan kesedaran rakyat mengenai kepentingan perpaduan dalam pembangunan negara. Selain itu, dasar ini juga menggalakkan usaha antara kaum dalam bidang ekonomi dan sosial. Kerjasama antara kaum dalam bidang perniagaan dan sosial melalui program pembangunan usahawan dan pendidikan bersama. Baiklah, kesimpulannya, peristiwa 13 Mei 1969 telah memberi pengajaran yang sangat penting tentang kepentingan perpaduan kaum. Peristiwa ini telah membawa perubahan yang sangat besar dalam polisi kerajaan bagi memastikan kestabilan negara. Oleh itu, rakyat Malaysia perlu menghargai keamanan dan mengamalkan sikap toleransi serta saling menghormati untuk mengelakkan tragedi seperti ini berulang. Sekian saja dari kumpulan kami. Terima kasih.